Gali lubang, tutup lubang. Itulah momen hitam dihadapi seorang lelaki apabila terpaksa membuat pinjaman wang kepada 42 alung. Menurut pengadu, pada pertengahan Oktober lalu, dia membuat pinjaman sebanyak RM3,000 daripada seorang ahlong. Namun disebabkan gagal melunaskan bunga yang tertunggak, dia terpaksa membuat pinjaman kepada ahlong lain dan sehingga kini jumlah pinjaman mencecah lebih RM50,000. Saya berumur 42 tahun ni. Saya bekerja sebagai peniaga. Saya buat online delivery untuk seafood. Saya berasal dari Subang. Okay. So, apa tujuan Puan datang ke sini? Menyelesaikan masalah saya dengan alur. Okay, mungkin Tuan boleh cerita dengan lebih detail berapa pinjaman, sejak bila dan sebagainya. Saya start ni pada pertengahan bulan 10 tahun 2021. Di mana saya membuat pinjaman yang kecil lah start dia. Start daripada RM3,000. Lepas tu bila saya pinjam seorang, banyak nombor lain yang masuk lah. So mula-mula saya tak perlu apa-apa, tapi bila satu part tu saya perlukan modal lebih sikit, saya ambil, tapi diberi masa dalam seminggu tak bayar. Tapi dalam seminggu tu saya tak dapat bayar. So ada lagi yang datang, so saya ambil lagi, tutup lubang, buka lubang, tutup lubang, buka lubang. Dan end up saya hutang RM50,000 sekarang dalam masa 3 bulan saja. Berapa alung? Yang RM50,000 tu total berapa? 24 alung. Yeah. Okay. 24 alung ni sejak daripada bulan 10 tahun lepas. Dia start daripada 1 je lah. Bulan 1. Bukan, bulan 10. Okey, bulan 10 tahun lepas. Yeah. 2020 sampai hari ni 17 hari bulan, so 24 alung. Ya, betul. Okey, tujuan pinjam tu untuk apa? Kebanyakan mula-mula saya start dengan untuk modal, tambah modal dekat saya punya perniagaan. Lepas tu pasal saya ambil sebenarnya untuk tutup satu hutang, buka 2 hutang. Macam tu. Oh, saya faham. So, mula-mula pinjam tu dari mana? Maksudnya daripada online. website lah, online, bukan app lah. Apps lah, sebenarnya apps ya. Boleh saya tahu app apa? Where to start? Saya start dengan Myland. And then lepas tu Great Fund. Lepas tu ada Top Coin, Ace Credit. Lepas tu masuk nombor telefon banyak. So lepas tu Okey, macam Tuan cakap tadi, Tuan pinjam untuk second dengan the third and others along, dengan hanya niat untuk buka lubang, tutup lubang, buka lubang, tutup lubang. So, berapa alung yang dah settle dan berapa yang belum settle? Saya total sebenarnya dalam, saya pun tak ingat, tapi ada banyak yang dah settle lah. Saya dah settle sendiri pun dekat RM10,000. Dah settle RM10,000, berapa alung? Dalam 5 alung lah. 5 alung yang dah settle dan selebihnya belum settle. Belum lagi, pasal saya most of the alung yang ada kat situ adalah reloan. Maksudnya saya dah bayar, saya buka balik. Pasal saya start sangkut bila saya pinjam dengan satu peminjam ni, nama dia, dia bagi saya RM7,000 rantangan untuk saya tutup 4 lubang. Saya dapat tutup 4 lubang masa tu, tapi dengan syarat dia terlalu tinggi. Di mana syarat dia, kalau saya tak bayar balik RM10,000 dalam masa 10 hari, saya kena bayar interest RM2,200. So start daripada situ saya sangkut. Saya dah tak boleh nak keluarkan RM2,200 dalam masa 10 hari, dan saya terpaksa buka balik semua lubang saya yang saya dah tutup. Selepas saya dengan, sebelum saya jumlah alung atau pinjam saya pun kurang daripada 10. Tapi bila start saya dengan itu mula bertambah. Boleh katakan 24 tu bertambah dalam masa sebulan setengah juga. Dalam start bulan 11 lah. Tambah sampailah sekarang. Okey, maaf saya tanya, macam Tuan sendiri, Tuan dah berkahwin ataupun belum? Dah berkahwin lah. Dah berkahwin. Masa Tuan pinjam alung tu, family atau isteri ada tak tahu pasal benda ni? Sejak bila diorang tahu? Sejak viral lah. Viral maksudnya macam mana? Melalui WhatsApp, nak gambar saya naik. 24 alung, apa ugutan yang Tuan terima? Ugutan saya terima macam-macam lah, nak datang rumah. Viral saya tu dah viral lah, teruk lah. Saya pun tak tahu setakat mana dia viral, tapi masalah sekarang bila saya diviralkan, kalau setakat family saya tak masalah. Pasal mungkin diorang game dia duit, senang. Kalau dia kacau customer saya, pasal saya bagi nombor telefon yang tentu saja, tapi dia dah masuk dalam saya punya phone punya data dan kontak saya semua, dia buat viral melalui random.
So kacau periuk nasib saya sekali. So bila kacau periuk nasib saya dah tak boleh nak bayar lagi. Macam mana saya nak buat dah. So saya ada lost business kat situ lah. Customer saya, most of my contacts semua ada dalam phone. So bila kacau tu dari segi psikologi memang saya tak efek saya lah. Pasal saya tahu saya bertanggungjawab benda ni. Tapi psikologi efek dia banyak pada keluarga saya. Itu yang teruknya. Maaf, boleh tuan cerita dengan lebih detail macam mana efek keluarga, isteri dan sebagainya? Wife saya dah sekarang selalu dah ketakutan sekarang. Lepas tu harassment melalui mak saya tekanan sekarang. Walaupun benda tu sebenarnya boleh settle. Dan walaupun saya dah cakap ada satu peminjam ni saya bayar kat dia, saya dah bayar pun dia tak viral the next day. Dia ambil gambar dari random, tak tahu siapa punya gambar yang dia ambil, letak kat situ. Yang cuma dia ada sahih adalah saya punya gambar. Macam kita cakap video untuk hantar kat dia, itu saja yang sahih dan IC saya. Wife saya punya akaun FB semua dia hack tanpa kebenaran. Lepas tu dia orang yang tak berkenaan saya pun dia cakap macam saya bagi nombor dia untuk sebagai guarantor. Itu tak biasa. Takkanlah takkanlah orang yang saya tak kenal, yang saya beli kat Shopee, dia telefon orang tu cakap saya penjamin. So benda tu macam common sense tak adalah. So kita memang tahu Along ni peminjam, that's the business, tapi etika tak ada lah. Saya cakap, saya gentle, saya cakap saya pinjam, saya tak apa-apa, saya telefon. Saya bukannya nak lari pada dia, tapi bila dah melampau sangat, saya dah tak boleh buat apa lah. Terus saya cakap, bukannya tak ada hilang apa-apa, saya hilang semua benda. Saya hilang rumah saya pasal saya join in dengan adik saya. Saya tak apa, saya lepaskan pasal saya selalu cakap duit boleh cari lah, tapi saya lepaskan dekat ayah saya untuk handlekan dengan adik saya, untuk ambil saya punya bahagian share rumah saya tu untuk dijual dan bayar pada alun-alun ni. Saya rasa macam apa nak buat lagi lah, dah tak ada apa-apa. Tapi saya bukan berkecimpung dengan alun ni lama. Saya baru lagi bulan 10. Tapi macam saya cakap, 3 bulan yang masalah boleh hancur hidup. So untuk saya terpaksa explain dengan customer saya seorang-seorang. Benda ni adalah satu benda masalah yang di mana phone saya kena hack. So menjadi satu, orang cakap, kesusahan, payahan lah. So untuk saya explain satu persatu lah. Ada yang percaya lah, ada yang betul-betul macam setia dengan saya, ada still maintain lagi, tapi bisnes saya effect je lah. So susah lah. So Okay, mungkin tuan boleh kongsi dengan kita semua lah tentang macam mana perubahan hidup tuan sebelum tuan pinjam Along, bahagia macam mana, dan sekarang sengsara macam mana, anak-anak macam mana. Tuan-tuan cakap, duit yang saya ada untuk bisnes saya semua dah pergi kat dia. Salah cover balik tu. Saya boleh kata susah lah pasal saya sebelum ni ada je duit. Memang ada je duit. Tapi sekarang ni macam anak saya patut due untuk sekolah ni pun saya tak dapat masuk lagi. Saya akan tunggu lagi 2-3 minggu pasal efek bisnes lah. Pasal saya dah buat perancangan apa semua kan. So agak susah agak start. Itulah susahnya. Tapi macam tak apalah, saya yang buat masalah ni. Saya sedar. Saya bukan cakap saya nak orang cakap tai chi pergi masalah ni orang lain dah settle kan. Bukan. Apa yang saya buat itulah tanggungjawab saya. Dan saya, kalau saya cakap, kalau mak bapak saya cakap dia nak keluarkan duit tanpa saya buat apa-apa, tak sedap lah. Saya bukan jadi macam tu lah, walaupun orang pandang saya macam tu, tapi siapa yang kenal saya lah. Saya bukan jenis tikam belakang lah. Bukan style saya lah. Even kalau saya dengan mana-mana pun saya tak ada duit. Saya cakap tu terang, saya cakap saya tak ada duit. Itu adalah saya punya pendapat lah. Pasal takkan saya nak susah orang lain masalah Along saya. Tapi pasal masalah ni dari start 10,000 tu, itu yang saya rectify lah. Itu yang menjadikan masalah dia berlarutan sampai macam mana keadaan saya sekarang. Okay, so macam tuan sini kata tuan buka lubang tutup lubang, buka lubang tutup lubang, dan sekarang hutang tuan ada lagi
Sekarang RM50,585. RM50,000 lebih. Okey. Ada tak tendensi untuk tuan nak pinjam lagi sekali? Saya tendensi tu tak ada sebenarnya, pasal keperluan tu bila settle kan, saya pun tak tahu sebelum nama saya, situasi saya clear. Kalau saya tahu situasi saya clear, saya akan pergi kat bank. Pasal saya beranggapan di mana saya sebelum ni saya ada hutang lapuk dengan bank, which is my credit card dengan saya punya personal loan. Dan saya pun tak tahu sebenarnya pasal kita ikut KPKT. Dia ada bagi guide di mana antara peminjam berlesen dan tidak berlesen. So saya ikut awak cakap apa, atas akta tu lah saya ikut, berlandaskan benda tu. Dan saya pun sampai sekarang saya confused macam mana yang betul, mana yang tak. Itu yang menyebabkan saya berada dalam situasi sekarang. Dan kebanyakan hutang yang saya ambil tu pun, macam saya cakap, bukan saya pakai untuk diri saya sendiri. Kalau saya pakai untuk diri saya sendiri, saya cakap adalah duit saya. Tapi kebanyakan saya ambil untuk tutup lubang. Saya tutup lubang, buka lubang, tutup lubang, buka lubang. Dan contohnya lah, saya hutang RM2,000, saya dapat RM1,200. Datang lagi 2 along bagi, saya bagi awak RM1,000, tapi datang awak dapat RM700. Untuk saya cover balik hutang RM2,000, saya kena ambil 2-3 along. Tu jadi, dari satu along beranak jadi 3 along untuk tutup satu lubang. Itulah dia. Okay, last, mungkin tuan ada pesanan untuk pengguna di luar yang sedang terlibat dan belum terlibat? Kalau boleh elak lah. Tapi mungkin nak buat boleh, tapi fikir 4-5 kali lah risiko dia, whether mampu atau tak lah. Okay, macam mana yang mangsa yang sedang tersepit sekarang, mungkin ada pesanan? Refer pada agensi yang betul-betul yang boleh guide. Itu yang paling penting lah. Contohnya macam kita boleh, kalau sempit macam mana pun, refer pada family dulu, kawan-kawan ada dulu, ataupun pergi kepada entiti-entiti yang betul. Kalau tak boleh kat bank, pergi kepada third party yang boleh advise dulu sebelum nak pergi masuk lubang tu sah. Pasal tak tahu sebenarnya, kadang-kadang dia orang ni manis, dia boleh cakap macam, oh saya boleh tolong-tolong, tapi cakap kita ada guide macam berlandaskan atau kalau misalnya kata peminjam berlesen, dia ada 18%. Itu adalah dia punya kriteria dia. Kalau dia buat calculation, contohnya tiba-tiba kena bayar mingguan, jangan ambil lah. Misal mingguan bagi saya sakit lah. Kalau bulanan tu, janganlah awak ambil. Gaji awak RM1,500, awak nak ambil loan RM50,000, awak kena bayar RM1,200 sebulan. Ikut kemampuan. Dan kemampuan tu kemampuan juga, tapi jangan pergi pada tempat yang salah lah. Itu ya, pasal saya dah kena lah. Saya pinjam RM300, end up saya tak bayar 2 hari, saya kena bayar RM1,000. Ini sangat, dia kata triple lah. Triple lah. Dan saya bayar benda tu, pasal risiko dia kat situ pada mula-mula lah, sebelum dia pecah je viral macam ni. Dan saya pun pernah dijanji oleh Along, cakap saya settle RM6,000 hutang dia lebih, saya pinjam RM3,000 je. Dia kata, tapi saya bayar dia RM6,000, dia kata company dia ambil semua hutang saya. Saya bayar RM6,000, ada resit dia semua. Saya bayar RM6,000, senyap lepas tu. Jangan percaya benda tu, kalau tak ada black and white, jangan percaya. Itu saya cakap. Pasal saya cubalah sebenarnya untuk settle benda sendiri, tapi dia macam ketagih. Benda tu bukan ketagih pasal apa lah, pasal dia orang jalan mudah kita dapat. Satu jalan mudah, satu lagi cara dia orang ada komplot dia orang, team dia orang. Tak perlu duit pun dia masuk kat message. Masuk message. Oh, saya bagi awak ni, bagi awak ni. So benda tu akan relapse. So cara dia kena kuat lah. Dan awak kena berjanji diri awak sendiri. Awak ambil, awak tutup sekali tu cukup. Jangan nak tambah-tambah lagi. Itu yang paling penting lah. Dan janganlah nak ambil hutang tu semata-mata bercuti apa semua lah. Itu kerja bodoh lah tu. Awak nak pergi untuk keseronokan, janganlah. Itu saya cakap. Itu terpulang pada awak. Saya tak cakap, kalau boleh lah. Itu yang saya pesan saja. Buat pengguna di luar sana, ingat, Along bukan nak tolong. Niat asal mungkin nak selesaikan masalah. Namun semuanya menjadi huru-hara apabila mereka mula menekan anda untuk membayar kadar faedah yang tidak masuk di akal. Fatin Sumayyah melaporkan untuk Semboyan TV.